Salam sejahtera kepada para penilai. Nama saya Anisha Rajendran, nombor matriks A180876. Hari ini saya akan membentangkan proposal saya iaitu kesan penambahan ejen penstabil yang berbeza dalam penghasilan susu saca inci. Saya akan mulakan pembentangan saya dengan sedikit pengenalan berkaitan dengan proposal saya. Saca inci ataupun juga dikenali sebagai Plukenitia volubilis merupakan sejenis kacang yang berasal daripada Amerika Selatan. Ia menghasilkan buah yang ditanam untuk benihnya yang besar dan boleh dimakan. Menurut pada kajian yang telah dilakukan oleh Seduraman pada tahun 2020, saca inci mengandungi kandungan protein yang sangat tinggi iaitu 23.7% jika dibandingkan dengan kacang yang lain seperti badam, oats dan gajus. Saca inci mengandungi sebatian yang bernilai tinggi iaitu omega 3. Minyak diekstrak daripada biji saca inci menggunakan kaedah tekanan sejuk, cold press method. Hampas yang tertinggal daripada pengekstrakan tersebut masih mengandungi kandungan nutrisi yang tinggi. Oleh itu, hampas saca inci digunakan untuk menghasilkan susu saca inci melalui proses homogenisasi. Seterusnya adalah kenyataan masalah. Kajian ini dilakukan kerana terbentuk mendapan di dasar susu saca inci yang mengandungi molekul protein selepas proses homogenisasi. Dengan ini, tekstur susu yang optimum tidak dapat dicapai. Faktor yang menyebabkan terhasilnya mendapan tersebut adalah saiz molekul protein yang besar, daya padu dan ikatan antara molekul protein dan bahan pelarut yang lemah. Jadi, dengan menjalankan kajian ini, kita perlu mengelakkan pembentukan mendapan di dasar susu saca inci dengan mengurangkan saiz molekul protein dan meningkatkan daya padu dan daya ikatan antara molekul-molekul protein dan bahan pelarut dalam susu saca inci. Justifikasi bagi kajian ini adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini. Saca inci mengandungi kandungan protein yang tinggi berbanding dengan kacang-kacang yang lain. Hampas saca inci yang diperoleh daripada pengekstrakan minyak juga mengandungi kandungan protein yang tinggi. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah homogenisasi, susu saca inci boleh dihasilkan dengan menggunakan hampasnya. Tetapi, pemendapan yang terbentuk di dasar susu saca inci tidak memberi tekstur yang optimum padanya. Oleh itu, ejen penstabilan iaitu gam carrageenan, gam galen dan gam xanthan pada faktor yang berbeza akan digunakan untuk mengkaji sama ada pembentukan mendapan pada dasar susu saca inci boleh dielakkan ataupun tidak. Kepentingan bagi kajian ini adalah untuk menentukan potensi ejen penstabil yang berbeza iaitu gam carrageenan, gam galen dan gam xanthan yang boleh menghasilkan susu saca inci pada tekstur yang optimum tanpa berlakunya mendapan pada dasar susu. Tambahan pula, kajian ini dijalankan untuk memerhatikan kesan kepekatan ejen penstabil dan kesan perbezaan suhu susu semasa penambahan ejen penstabil padanya untuk menstabilkan tekstur larutan susu saca inci yang dihasilkan. Hipotesis bagi kajian ini adalah penambahan ejen penstabil pada susu saca inci boleh mengelakkan pembentukan mendapan protein pada dasar susu tersebut sekiranya bahan penstabil boleh menghasilkan ikatan dengan protein susu dan bahan pelarut. Semakin tinggi kepekatan ejen penstabil yang ditambah pada susu saca inci dan semakin tinggi suhu susu saca inci semasa penambahan ejen penstabil, semakin stabil tekstur susu tersebut yang boleh dicapai. Kajian ini mengandungi 3 objektif. Yang pertama adalah menentukan potensi 3 jenis ejen penstabil yang berbeza iaitu gam carrageenan, gam galen dan gam xanthan untuk menstabilkan tekstur larutan susu saca inci yang dihasilkan. Objektif yang kedua adalah menentukan kesan kepekatan gam carrageenan, gam galen dan gam xanthan terhadap kestabilan tekstur susu saca inci. Dan objektif yang ketiga adalah menentukan kesan perbezaan suhu semasa penambahan ejen penstabil terhadap tekstur susu saca inci yang dihasilkan. Seterusnya, kami akan melihat metodologi bagi kajian ini. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam kajian ini adalah 3 jenis ejen penstabil iaitu gam carrageenan, gam galen dan gam xanthan, hampas saca inci, minyak tumbuhan dan air. Kajian ini akan dimulakan dengan proses pengkisaran hampas saca inci dengan air. Air ditambah pada hampas saca inci pada nisbah 3:1
isi padu per jisim dan ia dikisir untuk 10 minit pada kelajuan 18,000 RPM. Susu daripada pengisar dituang ke dalam bika melalui kain muslin sebagai penapis. Hampas saca inci terkumpul pada kain muslin. Berikutan dengan itu adalah proses penyediaan ejen penstabil. Ejen penstabil bagi kepekatan 0.01% hingga 0.05% jisim per isi padu perlu disediakan bagi 3 jenis ejen penstabil, iaitu gam kerajinan, gam galen dan gam zantan. 5 gram ejen penstabil ditambah pada 100 ml air suling untuk mendapatkan kepekatan 0.05% jisim per isi padu ejen penstabil. Setelah larutan kepekatan bagi setiap ejen penstabil telah disediakan, 100 ml susu saca inci dituang ke dalam bika 500 ml dan susu tersebut dipanaskan sehingga mencapai suhu 65 degree Celsius. Sebaik saja susu mencapai 65 degree Celsius, larutan pekat bagi gam kerajinan ditambah ke dalam bika tersebut. Susu saca inci dikacau. Langkah yang sama diulang untuk setiap ejen penstabil. Satu bika dengan susu saca inci ditepikan tanpa penambahan sebarang ejen penstabil kerana ia merupakan pemala bagi kajian ini. Setelah ejen penstabil ditambah ke dalam susu saca inci, pensterilan perlu dilakukan untuk memanjangkan jangka hayat dan kualiti bagi susu tersebut. Pensterilan perlu dilakukan pada suhu 121 degree Celsius untuk 15 hingga 20 minit supaya boleh menghapuskan mikroorganisma. Selepas pensterilan, proses homogenisasi perlu dilakukan untuk mempertingkatkan stabiliti dan hasil akhir susu saca inci. Dalam perkara ini, homogenisasi boleh dijalankan dengan menggunakan tekanan ultra tinggi supaya saiz molekul-molekul di dalam susu saca inci boleh dikecilkan. Bagi susu saca inci yang telah ditambah dengan ejen penstabil, ia perlu melalui proses homogenisasi pada tekanan 450 sehingga 600 megapascal serta suhu 30 degree Celsius untuk 5 minit. Sampel susu saca inci disimpan pada suhu 4 degree Celsius untuk ujian lanjutan. 4 jenis ujian dijalankan pada susu saca inci yang telah melalui proses homogenisasi dengan penambahan ejen penstabilan. Antara ujiannya adalah ujian kestabilan emulsi susu, ujian kelarutan protein susu, ujian pH susu dan ujian penggumpalan semasa pendidihan, crude in boiling. Ujian kestabilan emulsi susu adalah kajian untuk menilai kestabilan emulsi susu secara mikroskopik dengan menggunakan mikroskop dengan pembesar 40. Kestabilan emulsi susu saca inci dinyatakan dengan kualitatif dengan pengagihan globul lemak susu, kata Nurliana dalam kajian yang dijalankan pada tahun 2015. Ujian kelarutan protein susu adalah ujian untuk uji ketelarutan protein dalam susu saca inci. 5 ml reagen seperti asid hidroklorida, asid hidroksida dan air diambil dalam tabung uji. Beberapa titisan susu saca inci ditambah dalam tabung uji tersebut. Tabung uji dibiarkan selama 5 minit dan diperhatikan. Jika susu saca inci tidak terlarut dalam reagen, ia merupakan ujian negatif. Larutan kapur dengan mendapan terbentuk. Jika susu saca inci terlarut dalam reagen, ia merupakan ujian positif. Larutan yang jernih terbentuk. Seterusnya, ujian pH akan dijalankan pada susu saca inci dengan menggunakan alat pengukur pH. Ujian keasidan susu saca inci diukur dengan pentitratan terhadap natrium hidroksida 0.1 molar menggunakan larutan phenolphthalein sebagai reagen. Bagi ujian penggumpalan semasa pendidihan, sebanyak 5 ml susu saca inci akan diambil dalam tabung uji dan diletak dalam bekas air panas untuk 5 minit. Tiub sampel dari bekas air panas dikeluarkan dan pemerhatian akan dibuat bagi faktor bau berasid. Sampel yang menunjukkan mendakan molekul direkod sebagai penggumpalan semasa pendidihan sebagai hasil positif. Akhirnya adalah analisis statistik. Kesemua analisis dijalankan sebanyak 3 replikasi dan data ditunjukkan sebagai purata tambah tolak sisihan piawai. Data dianalisis dengan two-way analysis of variance ANOVA dengan menggunakan perisian Minitab versi 17. Perbezaan signifikan ditetapkan pada nilai P lebih kurang daripada 0.05. 3 slide yang akan datang merupakan bahan rujukan yang telah saya gunakan untuk kajian ini.
Itu sahaja daripada saya tentang pembentangan proposal ini. Sekian, terima kasih.